Kita tahu pada muka surat, kalau kita jawi muka surat 109. Kita rumi muka surat 285. Dalam kitab rumi muka surat 196. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Ini bab berkenaan dengan bab fil wudu' minar rih. Mana satu orang yang mengambil wudu' semula disebabkan kerana bahasanya terkentut lah. Minar rih tu mana terkentut. Baik. Masalah 285, syak akan wudu', batal atau tiada. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan ialah yakni seperti di dalam masalah 284 itulah perkataan para alim ulama bahawa tiada wajib atas seseorang itu wudu, melainkan daripada yang didengarnya bunyi kentutnya atau didapatnya angin. Dan kata Abdullah ibni Mubarak, apabila syak seseorang pada berhadas, maka bahawasanya tiadalah wajib wudu hingga yakin ia sehabis-habis yakin yang berupaya ia bersumpah atasnya. Ini tuan-tuan berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW yang kita baca pada bulan lepas. Kata Nabi SAW, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Nabi SAW bersabda, tiada ada wudu melainkan daripada mendengar suara ataupun mendapati adanya angin. Ini tuan-tuan dalam kaedah fiqh dipanggil al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak meruntuhkan syak. Mana kalau satu benda kita yakin, maksud benda tu tak jadi, maka hakikatnya benda tersebut adalah tak jadi. Jadi panggil yakin. Melainkan dua keadaan. Kata Nabi SAW, yang pertama kita dengar suara, maksudnya kita dengar bunyi tu, bunyi kentut tersebut. Yang kedua iaitu angin, ataupun kita merasa benda tu keluar daripada belakang kita. Itu dipanggil yakin. Jadi kalau syak dalam agama kita tak pakai. Satu syak kita tak pakai. Contoh macam kita beli rumah daripada non-Muslim. Ghalib orang bukan Islam ni selalunya dia belah anjing. Tapi kita sekadar syak. Mana bukan kita yakin, kita syak. Syak mungkin anjing duduk dekat dalam bilik, syak anjing tu mungkin duduk dekat ruang tamu. Jadi tempat yang disyak itu maka tidak perlu disamak. Melainkan kalau yakin. Contoh yakin tu bila? Yang tu tuan rumah bagi tahu, dia belah anjing, dia letak dekat sini. Tu cerita lain lah. Tapi kalau dia pun tak habaq, dia tak habaq apa pun, maka tak perlulah kita bertanya lebih-lebih. Kalau bertanya lebih-lebih, dia akan mendatangkan kesusahan, mendatangkan kepayahan. Sebab tu fiqah itu dia sekadar menghukum pada sudut luaran. Dia tidak menghukum lebih daripada tu lagi. Sekadar yang dilihat, sekadar yang dinampak, itu sahaja. Seperti mana yang kita beli rumah daripada non-Muslim, ataupun kita beli kereta. Kita beli kereta second hand, kemudian kita tanya dekat yang jual kereta ni, siapa punya kereta ni. Dia kata owner pertama dulu tu orang bukan Islam. Maka kita pun terlintas dekat akal kita, pemikiran kita, dia ni belah anjing ke? Ke dia bawa masuk anjing dalam kereta ke nak kena samak. Dia tak payah fikir. Sebab apa? Sebab itu hanya sekadar syak wa sangka. Maka dalam syak itu tidak dipakai dalam agama. Macam juga tuan-tuan, kita dulu antara maghrib dengan isyak, kita duk rasa kita ni terkentut ke tak terkentut ke, jadi syak macam tu. So bila jadi syak macam tu, pakai satu daripada yakin. Melainkan kalau confirm, antaranya kita dengar bunyi ataupun kita dapati benda keluar daripada belakang kita, maka bila jadi macam tu, maka batalah wudu. Itu dia panggil yakin.
Sehingga kata Sayyidina Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala anhu, tak wajib atasnya wuduk kalau dia betul-betul yakin. Sampai kalau dia bersumpah pun dia bersumpah juga. Tu yang punya keyakinan. Apa pun dalam hidup ni tuan-tuan ada keyakinan. Baik. Dan katanya apabila keluar daripada kubur perempuan oleh angin, nescaya wajiblah atasnya wudu, dan ialah qaul Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Ini dipanggil apa tuan-tuan? Satu masalah di kalangan orang perempuan yang panggil apa? Dipanggil kentut faraj. Keluar angin daripada faraj. Ini berlaku kepada sesetengah wanita. Di macam mana ulama fiqh dihukumkan benda tu? Kita ambil mazhab kita yang kita pakai lah. Mazhab kita Syafi'i menghukumkan kentut faraj sama juga macam keluar angin daripada belakang. Seperti mana keluar angin daripada belakang membatalkan wuduk, seperti itu juga keluar angin daripada belah hadapan juga membatalkan wuduk. Setengah daripada mazhab, kalau tak salah antara mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menghukumkan bahawasanya keluar angin daripada belah hadapan membatalkan wuduk. Sebab sebab benda ni jarang berlaku. Dan kemungkinan benda ni nisbahnya terlalu kecil. Jadi sebab tu di kalangan mazhab Maliki mereka mengatakan tak batal. Di mazhab kita Syafi'i menggunakan kaedah pada seperti mana kias, seperti mana yang di belakang tu keluar membatalkan wuduk, keluar di belah hadapan pun membatalkan wuduk. Dalam istilah dipanggil adalah sebab-sebab apa kita kata daripada sebab klinikal tu adalah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Ishaq bin Rahuyah, guru Imam Bukhari mengatakan batal. Dan memang kita mengaji kitab fiqh sekalipun, antara benda yang batalkan wuduk apa? Dia keluar angin daripada belah depan dan juga belah belakang. Ini mazhab kita Syafi'i. Walaupun jadi benda tu ada khilaf. Ada di kalangan para ulama yang menghukum tak batal. Tapi kita mazhab kita Syafi'i menghukum benda tersebut adalah batal. Pada benda jarang berlaku. Benda jarang berlaku ni tuan-tuan selalunya dihukum sebagai apa? Tak berlaku. Tapi mazhab kita Syafi'i tak. Depan dan juga belakang kedua-duanya membatalkan wuduk. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawasanya segala perkara syak itu dihukumkan kekalnya atas usulnya hingga yakinkan menyalahinya yang demikian itu. Asal syak tu dia akan terus kekal syak. Maksudnya apa dia? Maksudnya biarkan. Sebab apa? Sebab kita tadi contoh kita ambil macam wuduk. Wuduk. Asal kita berwuduk tak? Asal berwuduk. Kita mayang maghrib tadi ada wuduk. Kita tunggu tengah kuliah maghrib tadi ada wuduk. Cuma dah habis kuliah maghrib tu kita datang syak. Kentut ke tak? Kentut ke tak? Maka dia guna kepada kaedah usul, kaedah asalnya pada kita ni masih lagi dalam keadaan berwuduk. Betul kaedah fiqh dia gunakan satu kawaid pada al-aslu makana 'alal makan. Sesuatu itu yang asalnya akan kekal sebagai asal. Ini kaedah fiqh. So apa saja memangnya usul asal tersebut dia akan kekal. Contoh, satu orang perempuan yang menukar jantina dia, ataupun satu orang lelaki dia tukar jantina jadi orang perempuan, contoh. So bila mana dia mati, macam mana cara urutkan jenazah dia? Kembali kepada usul dia, kembali kepada asal dia. Macam tu juga orang yang berwuduk. Asal dia ada wuduk tak? Dia ada wuduk. Cuma datang syak. Maka kita guna yang mana? Guna yang asal. Jangan guna yang syak tersebut. Tu guna kaedah. Apa pun dalam hidup kita tu kaedah dia. Yakin, kita yakin ada wuduk, tak yakin ada wuduk, pakai yakin yang ada wuduk. Ini ingat tuan-tuan kaedah ni. Jangan terpedaya dengan syaitan. Antara cara syaitan nak mewas-was kita dengan cara macam tu lah. Kita ni ahli ibadat. Kita ni semayang ibadat. Dia takkan boleh dah kacau kita. Dia takkan boleh dah pada mai jumpa kita, dia hasut kita tak semayang. Tak boleh dah. Sebab kita ni memang dah semayang dah. So dia buat apa?
Dia guna cara macam ni. Dia ganggu kita semayang dengan was-was, dia ganggu wuduk kita dengan syak, dia ganggu kita itu, dia ganggu. Dia tak boleh halang kita. Dia boleh hanya merosakkan amalan kita pada cara macam tu. Ini tuan-tuan dipanggil apa? Dipanggil talbis. Dipanggil talbis. Yang Ustaz Adli mengajar kita yang tu dah antara dia. Talbis ni apa? Dia belik kita ikut benda lain. Kita kena ingat syaitan hasutan dia pelbagai. Ada kepada ahli ibadat dengan cara ahli ibadat. Orang kaya dengan cara orang kaya. Ulama dengan cara ulama. Para ulama sufi dengan cara sufi dia. Dia ada cara dia nak belik manusia sampai manusia tu apa dia? Rosak. Antaranya apa dia? Antara bagi ahli ibadat, dia masukkan was-was. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin dah sebut dah benda ni. Iyyaka al-waswasus syaitan. Jaga-jaga kamu dengan was-was syaitan. Antara ada was-was yang kita macam tu, itu baru sikit je tu. Itu tak kira lagi dia was-was yang kita dalam semayang berapa rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4, 1 ke 2, 1-2 rakaat ke 1 rakaat, dan buat dah baca Fatihah ke tak baca Fatihah lagi. Itu was-was syaitan. Sebab apa? Asal dia tak boleh hasut kita. Kita dah semayang, kita dah beribadat, cuma dia boleh guna cara macam mana? Merosakkan dengan memasukkan was-was. Sebab tu was-was ni tidak dimaafkan dalam syarak. Macam orang laki-laki, orang macam kita mayang berjemaah, kita baca Fatihah. Baca Fatihah sebabkan kerana lambat, tak apa. Jangan sampai imam tu bangun untuk rakaat seterusnya, sudah. Tapi kalau was-was, duk baca, duk was-was, maka tu tak dimaafkan. Kalau imam bangun saja pada rakaat seterusnya, maka batal sembahyang. Tu was-was. Was-was tak layan. Sebab apa? Al-waswasu minasyaitan. Was-was daripada syaitan. Tu kena ingat kaedah ulama letak dah. Al-yaqin la yuzalu bisyak, al-aslu baqa'u ma kana 'ala al-makan. Untuk bantu kita menghadapi apa? Menghadapi serangan syaitan. Macam kita dengar sembahyang lah, duk rasa macam terkentut, tak terkentut, itu semua syaitan. Tapi kalau dah bunyi dah tuan-tuan, dah bunyi dah bawah, tu bukan syaitan lah. Itu memang kita lah tu. Dia nak kata, tapi kalau jadi macam tu, dia, aku ni macam jadi macam tu. So itu daripada syaitan. Dia kan takkan boleh ganggu kita buat sembahyang, sebab kita memang dah sembahyang dah. Dia tak boleh ganggu kita dalam ibadat kita. Maksudnya dia tak boleh ganggu kita, halang kita dengan sembahyang. Tak. Sebab kita akan terus sembahyang. Yang dia boleh ganggu pada sudut ibadat kesempurnaan dia. Itu dia boleh ganggu. Itu dia panggil talbis. Sebab tu bab talbis ni kena mengaji, kena belajar. Sebab setiap orang cara belitan dia lain, tak sama. Cara ustaz dengan cara ustaz dia. Cara ulama dengan cara ulama. Orang ni dengan cara orang itu dia cara belitan. Betul yang ni yang kita belajar ni pada nak mengelak daripada terkena gangguan-gangguan dia. Maka tiadalah mudarat oleh syak yang datang ia atasnya. Maka barang siapa yakinkan dirinya bersuci dan syak ia, adakah ia telah berhadas, dihukumkan dengan kekalnya atas taharahnya. Dan tiada farak, yakni tiada beza antara hasil syak itu pada nafsu sembahyang dan hasilnya di luar sembahyang. Inilah mazhab jumhur ulama dan salaf dan khalaf. Tak kira lah dalam sembahyang itu datang syak ke tak datang syak dan sebagainya, maka gunalah keyakinan kita. Selalunya syak ni datang rakaat lah 3 ke 4, 3 ke 4. So kawaid dia, kalau lah kita syak rakaat 3 atau 4, 3 atau 4, maka ambillah yang paling sedikit. Ambil 3. Walaupun pada hakikatnya kita dah 4 rakaat dah. Ambil 3. Ambil 3 rakaat. Kemudian ketika mana kita semayang, datang yakin yang kita ni dah 4 rakaat dah.
Dah 4 rakaat, datang yakin bila? Ketika mana kita rukuk. Datang yakin. Kita dah 4 rakaat. Tadi tak yakin. Kita bukan 3-4 ni. Mengaji kata ambil 3. Baca Fatihah kemudian rukuk. Bila mana rukuk tu datang yakin. Rupa-rupanya kita ni pada 4 rakaat. So nak buat apa? Semayang macam biasa. Cuma lagi sujud sahwi. Tu ya. Habis kalau tak yakin juga, tak datang keyakinan tu 3-4 ambil 3. Macam biasa. Kemudian rakaat yang tak akhir tu kita sujud sahwi. Tu cara dia. Tu dia panggil lupa rakaat. Lagi-lagi kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang seorang benda ni selalu berlaku. Sebab apa? Sebab kita ghalib. Agar kita sembahyang berjemaah ni, yang ingat rakaat siapa? Tok Imam. Tok Imam yang ingat rakaat, kita ikut dia aja. Itu yang kadang-kadang Tok Imam tersalah rakaat, kita pun ikut juga. Sebab apa? Sebab kita bergantung dekat dia. Kita bergantung dekat imam. So kalau imam secara tersalah rakaat, kita pun ikut juga. Sedangkan kita pun bukan tak perasan imam bukan imam 4 kah? Pasal apa dia bangun? Contohnya imam duduk tayat akhir, dia bangun juga. Kita bukan imam 4 rakaat kah? Kita pun bangun sekali dengan dia. Maka batallah sembahyang kita. Sebab apa batal sembahyang kita? Sebab kita menambah rakaat. Rakaat. Imam terlupa ni biasa. Imam terlupa rakaat biasa. Imam terlebih rakaat itu biasa. Sebab namanya manusia. Hatta Nabi SAW pun berlaku kelupaan di dalam sembahyang. Cuma makmum bila mana imam terlupa ataupun tertinggal rakaat, terlebih rakaat, janganlah makmum itu ikut. Kalau dia yakin sungguh imam itu terlupa dan juga terlebih rakaat. Kalau dia yakin imam terlebih rakaat atau terkurang rakaat dan dia ikut juga, maka batallah sembahyang makmum. Imam tak batal sebab imam dia tidak akan buat secara sengaja. Selalunya dia terlupa. Selalunya imam akan terlupa. Makmum yang ingat, yang di belakang mesti tegur imam. Bukan mesti wajib tak. Dia asal tegur imam ni bukanlah hukum wajib. Asal tegur imam bukan wajib. Tapi untuk mengelakkan daripada berlaku kekacauan dalam sembahyang, maka tegur di belakang. Sebab tu yang duduk di belakang imam ni selalunya mesti di kalangan mereka yang mutqin, yang dia ni ada ilmu dalam masalah solat jemaah. So apa-apa jadi dia ada backup. Tok imam ada backup. Sebab tu Nabi SAW dah susun solat jemaah tu. Siapa yang patut berada di belakang imam, siapa yang patut berada di saf yang kedua, di saf yang ketiga. Di belakang tu mesti orang yang mana? Yang dia ada ilmu. Bukan ustaz lah. Mungkin dia mengaji bab-bab fiqh, bab solat berjemaah dia mengaji. Dia tahu kalau imam batal macam mana nak buat. Kalau imam terlebih rakaat macam mana dia nak tegur. Dia duduk belakang. Itu tugas dia. Selalunya Bilal lah. Selalunya Bilal. Bilal ni dia mengangkat asisten kepada Tok Imam. Kalau Tok Imam tak ada, Tok Bilal lah. Tok Bilal ni dia boleh semua. Imam pun boleh, Tok Siak boleh juga. Sebab tu dia panggil Bilal muazzin. Dia bukan cakap abang saja. Mana kalau imam tu batal, dia boleh ganti. Kalau imam tu tersalah, dia boleh tegur. Dia belakang. Sebab dia belakang Tok Imam. Tu imam. Sistem dia macam tu. Yang dibuat dalam Islam. Tapi nak kata tak boleh kita ikut imam yang salah. Terlebih rakaat, tertambah rukun, terkurang rukun, semua tak diikut. Kalau kita yakin imam tersalah. Tapi kalau kita tak yakin, kita pula duk galik, tu dimaafkanlah. Kita sembahyang imam 4 rakaat, tiba-tiba dia bangun, kita pun ikut bangun tanpa kita sedar yang imam tu dah 4 rakaat. Maka sembahyang kita tak batal. Tapi bagi mereka yang sedar dan yakin imam tambah rakaat ataupun terkurang rakaat dan sebagainya, maka tak boleh dia ikuti imam. Tu dia punya sistem dia. Tu dia panggil yakin tadi tu. Dia panggil yakin.
Masalah 286. Syak yang berat kepada batal wudu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata ashab kita, tiada wajib mengambil air sembahyang apabila sebagaimana syak sekalipun, sama ada air bersamaan rasanya yang jatuh berhadas, atau tiada, atau kuat sebelah batal pada perasaan, sama ada bersamaan rasanya jatuh berhadas atau tiada, atau kuat sebelah batal pada perasaan, atau lebih berat pada sangka akan batalnya, maka tiadalah wajib atas orang yang demikian mengambil wudu. Dan dia yakin dia ni berat sangka yang semayang dia tu wudu dia batal. So macam mana, adakah automatik wudu dia batal? Tak, wudu dia tidak akan batal walaupun dia berat sangka. Dia kata wudu aku ni batal dah ni, dia sangka macam tu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, terutama dalam mazhab kita Syafi'i, tak wajib untuk dia untuk mengambil air wudu. Maka dia boleh teruskan sembahyang dia. Itu masalah 286. Masalah 287, mengambil air sembahyang di dalam syakkan batalnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata ashab kita, apabila seseorang itu syakkan batal air sembahyang, seperti di dalam masalah 286 itu, maka sunatlah mengambilnya air sembahyang kerana ihtiyat. Kalau dia sangka berat, bukan yakin dia sangka berat, kalau dia sangka berat, maka sunat dipanggil ambil air wudu. Maka jikalau mengambil wudu kerana ihtiyat dan berkekalan jua syaknya, maka tiadalah mengapa ia sembahyang dengan air sembahyangnya itu. Dia syak, dia rasa berat sangat ni, syak ada syak berat, dia kata bang, wudu aku batal. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau jadi macam tu buat apa? Sunat untuk ambil wudu. Ambil wudu. Maka wudu tu dia boleh pakai untuk sembahyang. Dan jika tahukan kemudian daripada mengambil wudu ihtiyat itu akan bahawasanya wudunya yang dahulu sudah batal, maka wudu ihtiyatnya itu ada dua qaul. Contoh katakanlah dia pergi ambil wudu, sebab ihtiyat dia berjaga-jaga, dia duk rasa aku ni batal ni, dia pergi ambil wudu. Sunat dia pergi ambil wudu. Tengah-tengah dia ambil wudu tu, dah habis tu, memang yakin sungguh, rupa-rupanya dia dah terkentut jadi. Sedangkan wudu tadi wudu sunat. Tuan-tuan kena faham ni masalah ni tak? Bermula yang asal di sisi mereka itu tiada sah wudu ihtiyat. Itu diperbuatkan kerana apa? Bahawasanya niatnya tadi di dalam taraddud ni berbilang-bilang niat akan batalnya atau tiada, maka maulah mengambil air sembahyang sekali lagi. Apa taswir masalah ni tuan-tuan? Taswir masalah satu orang yang dia ni berat sangka dia bahasanya apa? Wudu dia batal. Maka kalau jadi macam tu, mazhab kita Syafi'i kata pada sunat pergi ambil wudu. Ni ingat tuan-tuan masalah ni. Masalah ni tuan-tuan kena ingat sungguh. Ni bab batal tak batal ni. Satu orang dia bukan yakin, dia syak. Kalau yakin dia pergi ambil wudu sunat, confirm batal wudu dia. Tak boleh. Ni dia syak. Dia syak, dia berat sangka bahasanya apa? Wudu dia batal. Dia malas-malas layan perasaan, dia pergi ambil wudu. Bila mana dia ambil wudu, habis dia ambil wudu tu, dan nak masuk semayang, tiba-tiba dia yakin wudunya tadi yang awal-awal yang dia guna tadi tu dah memang batal dah. Sedangkan tadi dia ambil wudu tu namanya sunat. So wudu sunat ni tuan-tuan, dia tak boleh cover pada wudu fardu. Wudu fardu. So kalau dia semayang dengan wudu tu, sedangkan dia yakin dia dah batal semayang dia, air semayang dia, maka semayang dia tak sah. Tuan-tuan dengar taswir masalah ni baik-baik. Tadi yang tadi dia syak biasa ya. Dia syak kemudian dia pakai wudu dia tu, tak apalah, tak ada masalah. Ni dia berat. Dia duk main dalam perasaan dia tu, aku ni batal wudu ke tak batal wudu ke, batal wudu ke tak batal wudu. Pergi ambil wudu lah.
Sebab apa? Sunat jadi macam tu, pergi mana pergi ambil uduk. Uduk sunat ni apa tuan-tuan? Uduk macam biasa, tak ada niat apa, tak ada niat nak semayang, tak ada apa macam kita lah. Dah batal uduk, bukan nak semayang pun, saya saja pergi ambil uduk. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia niat saja nak pergi ambil uduk, tu dia panggil uduk sunat. Tapi kalau dia niat untuk ambil uduk kerana nak semayang, maka uduk tu dipanggil uduk fardu. So uduk fardu ni boleh kita gunakan untuk semayang, baca Quran, semua. Tapi sekadar ambil uduk sebab nak baca Quran, maka uduk tersebut tidak boleh digunakan untuk semayang. Jadi macam tu tuan-tuan, dia pergi ambil uduk nak semayang ni, dia kata Allah, aku yakin dah ni. Maksudnya apa dia? Uduk tadi dah batal. Uduk mula-mula tadi batal dah. So jadi buat apa? Dia kena pergi ambil uduk lah, uduk lain. Uduk untuk apa dah? Mengharuskan dia untuk sembahyang. Dua kali dia kena uduk. Tadi sunat uduk. Sebab apa? Dia berat. Sangka batal tak batal. Dia kata payah sangat pergi ambil uduk lah. Sunat ambil uduk kan? Dia pergi ambil uduk. Dah masuk sembahyang ni, ya Allah, rupanya yakin, rupanya apa? Memang batal uduk. So dia buat apa? Dia kena pergi ambil uduk sekali lagi. Sebab uduk sunat, dia tak boleh nak cover apa sembahyang fardu. Tu masalah dia. Maka maulah mengambil air sembahyang sekali lagi. Kena ambil air sembahyang sekali lagi. Ataupun dia pergi ambil uduk supaya kita kata apa, tajdidul wuduk. Ni bahasa mudah dia. Memperbaharui uduk. Dia dah syak lagu tu. Ada uduk tak ada uduk, ada uduk tak ada uduk. Saja pergi ambil lah tajdidul wuduk, dia pergi tajdid. Tajdid ni mana? Memperbaharui uduk. Sunat juga, tak ada masalah. Contoh kita ada uduk, kita ambil uduk kali kedua, boleh. Dengan niat kita tajdid ni memperbaharui uduk. Maka memperbaharui uduk tu hukumnya adalah sunat. So dia pergi ambil uduk baru. Bila mana ambil uduk baru, dia pun sembahyang. Jadi bila mana dia yakin memang asal uduk yang tadi maghrib tu batal, maka dia pergi ambil uduk sunat, kemudian dia sembahyang isyak, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab apa tak boleh? Sebab dia yakin asal awal wuduk tu dah batal. So dia kena pergi ambil wuduk kali kedua. Tu taswir masalah dia. Tu kena tengok, perhati elok-elok benda berkenaan dengan syak ni. Benda syak ni tuan-tuan jadi kat semua orang. Semua jadi. Gangguan setan ni memang lah. Setan bukan lepas apa, semua orang kena. Tapi itulah cara dia. Baik. Masalah 288. Beberapa perkara syak, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, setengah daripada perkara yang dapat kaedah daripada hadis dalam masalah 282 itu, iaitu bahawa mereka yang syak pada talak isterinya, yakni adakah telah dijatuhkannya talak atau tiada, atau syakkan najiskah airnya yang ia bersuci, atau sucikah ia daripada najis atau belum lagi, atau najiskah tiada kain ini, atau sembahyang ia 2-3 rakaat, adakah ia sujud atau rukuk di dalamnya, atau syakkan niat puasa, atau sembahyang atau wudu atau i'tikaf padahalnya ia di dalam mengerjakannya, maka sekalian ini syak tiada memberi bekas, yang tiada memberi kesan, kerana asalnya segala yang disyakkan itu tiada ada sungguh pun, begitulah diistisnakan, dikecualikan oleh para ulama akan beberapa masalah daripada kaedah pada hadis yang di dalam masalah 284 itu. Jadi apa saja syak, semuanya tuan-tuan tak diguna pakai dalam agama. Kerana syak lah, syak talak, tak talak betul. Talak ni selalunya talak di depan hakim. Kan sekarang ni kalau berlaku perceraian, selalunya hakim dia akan minta isteri suami untuk talak di hadapan dia.
Tu kalau orang lelaki menceraikan suami, menceraikan isteri di luar mahkamah, selalunya dia akan kena denda. Tu memang mahkamah letak syarat macam tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang talak ni dia benda yang bukan main-main. Sebab tu melawak dalam talak pun jatuh, bergurau. Tak ada kerja habis bergurau talak, jatuh. Ataupun cerai rujuk, menikah, 3 benda tak boleh buat main-main. Talak, nikah, talak, rujuk tak boleh buat main-main. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni talak, rujuk, nikah semua di bawah mahkamah. Hatta kalau kita nak rujuk isteri kita pun kena daftar dekat mahkamah. Ada satu orang lelaki bercerai, bila mana bercerai dari tempoh iddah tu, betul dia panggil tempoh iddah. Orang perempuan dia ada iddah bercerai ni ada. Bila mana tempoh iddah, sebab ada tempoh iddah sebab nak bagi tempoh bertenang. Mungkin masa bercerai tu tak fikir panjang, mungkin ada benda yang boleh dibincangkan lagi. So nak rujuk dari tempoh 3 bulan tu, mesti rujuk di mana? Di hadapan hakim. Tak boleh kita saja pergi rujuk, tak mesti daftar. Sebab apa? Sebab dia bukan mula main-main. Nanti anda rujuk lagi cerai dia balik. Tak boleh benda, dia kena depan hakim. Sebab talak, bab perkahwinan ni selalunya diserahkan kepada mahkamah sebab kena daftar. Rujuk, nikah. Dulu lain lah. Dulu mungkin mahkamah dia tak ambil apa-apa. Dan semua mahkamah. Bab perceraian mahkamah, bab rujuk mahkamah, semua mahkamah. Tu benda-benda ni tak boleh buat main-main. Sebab tu sepatutnya dalam isu munakahat bagi mereka yang nak berkahwin mesti belajar bab munakahat, terutamanya dalam isu bab penceraian. Bagi kita ada talak, kita ada fasakh, kita ada khulu'. Khulu' ni tebus talak. Nak isteri bayar dekat suami supaya suami menceraikan dia. Itu dia panggil khulu'. Mahkamah dia ada hak, dia panggil fasakh. Hak mahkamah. Suami dia ada hak nama dia talak. 3 golongan ni dia ada hak masing-masing. Kalau suami dia ada hak talak, isteri dia ada hak khulu', mahkamah dia ada hak fasakh. Semua benda ni semua diselesaikan di hadapan hakim. Betul kalau betul baru-baru ni ada satu orang dia rujuk isteri dia dalam tempoh iddah. Tempoh iddah dia rujuk isteri dia, rujuk macam tu ya. Kata abang nak bersama hang balik. Namanya nak berkahwin balik. Tak boleh macam tu. Dia kena bawa pergi mana? Pergi mahkamah untuk didaftarkan kembali pernikahan mereka. Tu rujuk. Tak kira apa sajalah tuan-tuan, dalam bab talak ke, dalam bab air najis tak najis ke apa ke, semua ni tidak terpakai. Tidak terpakai. Menggunakan kaedah tadilah al-yaqin la yuzalu bisyak dan sebagainya. Semuanya ada tersebut dalam majmu'. Majmu' ni kitab Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau syarah kitab Al-Muhazzab karangan Imam Abu Isa Asy-Syirazi pada bab mashil khuf dan pada bab syak fi najasatil ma'. Ni ada dalam tu dia bahas panjanglah berkenaan dengan isu syak dengan yakin. Sebab benda ni kena pada semua. Betul, kena berhati-hatilah tuan-tuan. Kalau berlaku syak pada kita, maka kita kekalkan keyakinan kita. Kecuali kalau betul dah yakin benda tu batal, atau kita yakin kita dah berhadas. Kalau tak, antara syak dengan yakin, maka gunalah yakin. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ. Dan masa 289 sembahyang berhadas tiada sah dan hadisnya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.